Fes, antara bandar tertua Morocco. Kota ini terletak 200 km dari Rabat, ibu negara Morocco. Fes diasaskan pada tahun 789 oleh Idris Awal atau Idris I. Daripada sebuah kawasan lembah dan berbukit bukau, Idris Awal membuka penempatan untuk golongan Qayrawin, iaitu umat Islam dari Qayrawan. Ketika itu, Qayrawan merupakan pusat pemerintahan dan tamadun Islam terkenal di Afrika Utara. Pada tahun 809, putranya Idris II mula membesarkan bandar Fes untuk menempatkan umat Islam Andalusia yang berhijrah ke sini. Penghijrahan awal ini berlaku ketika pemerintahan Khalifah Hakam bin Hisham, manakala umat Islam Qayrawan mula berpindah ke sini semasa pemerintahan Bani Aghlab. Walaupun berasal dari wilayah berlainan, golongan Qayrawin dan Andalusin bersatu sehingga berjaya menjadikan Fes pusat pembangunan intelektual. Menjelang era Murabitun, bermula kurun ke-11, lebih banyak kota pertahanan seperti ini dibina untuk mempertahankan Fes. Ini sebahagian daripada kota lama Fes yang ditegakkan Idris Awal, pengasas Bani Idrisiyah. Pada kurun ke-11 dan 12, Bani Murabitun dan Muwahidun memajukan Fes sebagai pusat ilmu dan perdagangan, walaupun ibu negara Maghribi ketika itu dipindah ke Marrakesh. Fes kembali menjadi ibu negara semasa pemerintahan Bani Marin dari kurun ke-12 hingga 15 dan Alawiyin dari kurun ke-17 hingga ke awal kurun ini. Kunjungan ke Fes memberi peluang kepada saya untuk melihat dengan lebih dekat peranan kota ini sebagai pusat ilmu yang masyhur satu ketika dulu. Mungkin lorong ini pernah menjadi tempat para pelajar dan sarjana bertemu sebelum ke madrasah masing-masing atau dipenuhi bazar menjual kitab dan manuskrip. Yang pasti, saya berjaya menemui sebuah kitab yang telah lama saya cari-cari sebelum ini. Destinasi pertama, Perpustakaan Qayrawin. Perpustakaan Qayrawin yang dibina Bani Marin pada kurun ke-14 antara yang terbaik di dunia Islam ketika itu. Koleksinya termasuk manuskrip berusia ratusan tahun masih tersimpan baik dan menjadi bahan rujukan utama para pelajar terutama menjelang musim peperiksaan. Walaupun 600 tahun telah berlalu, tradisi keilmuan masih segar generasi ke generasi. Koleksi paling berharga di perpustakaan ini ialah manuskrip asli mengenai perubatan karangan Ibnu Tufail dan mengenai falsafah nukilan Ibnu Khaldun. Pengarah perpustakaan Muhammad bin Abdul Aziz Ad-Dabbagh berbangga dengan koleksinya ini. Manuskrip ini adalah hasil karya Ibnu Khaldun. Beliau menghadiahkannya kepada perpustakaan Qayrawin. Di muka surat ini diselitkan peringatan supaya manuskrip ini dijaga dengan baik bagi membolehkan orang ramai membuat rujukan dan mendapat manfaat daripadanya.
بشرط أن يكون المحافظ على يقين بأن الذي يستنسخه أو يستعيره لا يضيعه. Ini adalah tanda pengesahan bahawa manuskrip ini dikarang oleh Abdul Rahman Ibn Khaldun. Itu pula manuskrip lain, satu-satunya di dunia, mengenai ilmu perubatan karangan Ibn Tufail. Ini adalah urjuzah atau syair. Gaya bahasanya mudah difahami dan dihafal, serta mengandungi falsafah Maghribi Andalusia. Beberapa aspek perubatan yang ditulis oleh Ibn Tufail mempunyai persamaan dengan kaedah perubatan moden. Keteguhan Ibn Tufail di bidang perubatan diiktiraf sarjana barat, termasuk Dr. Jean Philippe, pakar penyakit asma dari Paris. Di dalam buku catatan pelawat, beliau melahirkan rasa kagum kerana bidang yang beliau perjuangkan selama ini telah dipelopori seorang sarjana Islam beratus tahun lalu. Selain Ibn Tufail, nama-nama seperti Ibn Sina, Ibn Nafis, Ibn Zuhr dan Ibn Shuhaid pernah masyhur di bidang perubatan, lalu mengharumkan nama Islam di mata dunia. Satu lagi warisan Bani Marin yang pernah terpelihara di kota Fes ialah Madrasah Al-Attarin yang dibina Sultan Abu Sa'id pada 1323. Attarin berasal daripada perkataan Arab attar yang bermaksud wangian atau haruman. Pastinya Sultan Abu Sa'id mahu madrasah ini melahirkan para ilmuwan yang mengharumkan nama Islam dan kota Fes. Marmar ini diperolehi dari Eropah sebagai tukaran dengan gula tempatan. Seni ukir indah dan unik memenuhi hampir setiap ruang. Tidak hairanlah jika Al-Attarin digelar madrasah paling indah di kota Fes. Bagaimanapun, sesetengah bahagian madrasah ini memerlukan perhatian serius. Ruang-ruang ini adalah bekas bilik asrama pelajar ratusan tahun dahulu. Mengikut tradisi, penuntut digalakkan tinggal berhampiran madrasah untuk memudahkan proses pembelajaran dan merapatkan hubungan antara guru dan murid. Hari ini, tradisi ilmu masih kukuh dipertahankan, termasuk di lorong-lorong sempit kota Fes. Siapa tahu antara anak-anak kecil ini akan lahir seorang ulama besar suatu masa nanti. Semoga identiti Fes sebagai kota ilmu takkan hilang dimakan zaman.
Kunjungan ke Kota Lama Fes tidak lengkap tanpa mengunjungi Masjid Qayrawin yang mula dibina pada tahun 859. Bani Idrisiyah yang mengasaskan Fes memerintah kota ini hampir 250 tahun bermula tahun 788. Antara umat Islam yang berhijrah ke sini ketika itu ialah hartawan dari Qayrawan, Muhammad bin Ubaidillah al-Bihra al-Qayrawani. Beliau meninggal dunia sebaik tiba di Fes. Dua orang putrinya, Fatimah dan Maryam, menunaikan amanat ayahanda mereka supaya membelanjakan harta kekayaan dengan membantu golongan kurang bernasib baik. Namun agenda utama mereka ialah mengukuhkan syiar Islam serta menyuburkan tradisi keilmuan di kota Fes. Fatimah yang lebih dikenali dengan nama Fatimah Al-Fihri membina masjid ini untuk kemudahan umat Islam yang jumlahnya meningkat dari setahun ke setahun. Nama Fatimah kini diabadikan di pintu masuk utama Masjid Qayrawin. Setiap ukiran atau hiasan di bahagian dalam dan luar masjid adalah unik kerana ia dipengaruhi nilai budaya setiap kerajaan yang pernah memerintah Fes. Selepas Bani Idrisiyah, Fes pernah ditadbir Bani Murabitun, Muwahidun, Marin, Saadiyun dan Alawiyun. Setiap kerajaan menerapkan identiti masing-masing di masjid ini. Jam matahari ini digunakan untuk menentukan waktu solat. Pintu utama yang diperbuat daripada kayu seda masih digunakan walaupun telah berusia ratusan tahun. 13 pintu masuk yang lain turut diperbuat daripada jenis kayu yang sama. Masjid Qayrawin antara masjid tertua di Morocco. Dengan keluasan 1000 meter persegi, masjid ini dikatakan mampu menampung sehingga 2000 jemaah dalam satu masa. Para pemimpin Islam ketika itu turut menitik beratkan aspek keilmuan. Selain menjadi tempat beribadat, masjid ini juga berfungsi sebagai pusat pengajian yang menjadi benteng ummah ketika itu. Menurut pegawai masjid, Idris Al-Alami, 55 tahun, jika tidak kerana peranan penting yang dimainkan masjid ini, kemungkinan besar hilanglah dua perbendaharaan penting yang menjadi asas Islam, iaitu ilmu dan akidah. Dalam lautan ini, Idris menemani saya ke puncak menara masjid bersejarah ini. Menurut Idris, pusat pengajian Qayrawin ini antara yang tertua dan paling gemilang di dunia sebelah sini. Ia ditubuhkan lebih awal daripada Universiti Al-Azhar di Kahirah, Mesir. Kedudukannya di tengah-tengah kota lama Fes menggambarkan kepentingan peranannya dalam kehidupan seharian ummah ketika itu. Inilah azam yang disematkan di sanubari setiap umat Islam ketika itu, iaitu menjadikan kota ini pusat ilmu dan dakwah Islamiah terulung. Menara ini dibina pada tahun 956, manakala keluasan masjid yang kita lihat pada hari ini bukan yang asal, tetapi telah diperbesarkan pada 1135 oleh Sultan Ali bin Yusuf, pemimpin Bani Murabitun. Seni bina dan reka bentuk bahagian dalaman masjid ini masih kekal seperti dulu. Perubahan ketara hanyalah kerja-kerja pengindahan yang dilakukan apabila perlu, seperti mengecat dan menukar alas lantai.
antara bahan utama yang digunakan, sama ada di dalam atau di luar bangunan masjid. Kayu diukir dengan motif tertentu dan kadang-kala digabungkan dengan elemen geometri atau kaligrafi. Ukiran menjadi bertambah indah apabila diserikan dengan pelbagai warna. Masjid Qayrawin masih berfungsi sebagai sebuah universiti walaupun jumlah pelajarnya tidak seramai seperti ketika di puncak kegemilangannya. Ketika ini seramai 500 pelajar dari seluruh Morocco menuntut di madrasah ini. Tempoh pembelajaran memakan masa 7 tahun, manakala perbelanjaan dibiayai harta wakaf dan sumbangan orang ramai. Lampu-lampu ini unik dan menarik. Unik kerana reka bentuknya yang agak asing. Menarik kerana ada cerita di sebaliknya. Lampu-lampu seperti ini hanya terdapat di Masjid Qayrawin, tidak di lain tempat di Maroko. Menurut sarjana sejarah tempatan, lampu ini pada asalnya loceng gereja di Sepanyol yang dibawa umat Islam Andalusia ketika berhijrah ke Fes. Satu lagi warisan menarik Masjid Qayrawin ialah mimbar ini yang disimpan di satu ruang khas. Walaupun kesan-kesan dimakan usia jelas kelihatan, mimbar asal yang berusia 1000 tahun ini masih digunakan setiap kali solat Jumaat. Di sinilah imam menyampaikan khutbah kepada jemaah. Di sini jugalah para pemimpin masa lalu menyampaikan amanat kepada rakyat. Peranan Masjid Qayrawin lebih daripada sebuah tempat ibadat. Sejak zaman Bani Idrisiyah hinggalah ke era pemerintahan Alawiyun, masjid ini turut berfungsi sebagai pusat dakwah. Masjid ini menyemarakkan semangat cintakan agama sehingga Maghribi muncul sebagai satu negara yang bersatu. Kota Fes menjadi benteng pertahanan Islam menepis ancaman kuasa besar Eropah yang sentiasa mengintai peluang untuk meluaskan jajahan takluk ke sini dan ke seluruh benua Afrika. Rasam dunia, perpisahan mengakhiri pertemuan. Namun saya yakin perkenalan singkat ini menjalin silaturahim yang berpanjangan. Kawasan ini dipanggil Fes Al-Jadid atau Fes Baru, letaknya 5 km dari Fes Lama. Ia diasaskan Bani Marin pada kurun ke-13 setelah Fes Lama dibuka Bani Idrisiyah pada kurun ke-8 tidak lagi dapat menampung penduduk yang bertambah. Hari ini keseluruhan Fes dihuni hampir 1 juta orang. Walaupun semakin pesat membangun, semangat yang ditanam oleh Idris I ketika meletakkan batu asas kota ini pada tahun 789 masih hidup segar dari generasi ke generasi. Sambil berdiri di khalayak ramai ketika itu, Idris mendongak sambil mengangkat kedua-dua telapak tangannya lalu berdoa. Ya Allah, jadikanlah kota ini tempat berkembangnya ilmu. Penuhilah kota ini dengan bacaan kalimah suci-Mu. Tegakkanlah ajaran-Mu di sini. Jadikanlah kami pengamal sunnah Rasul-Mu selagi kota ini tegak berdiri. Persinggahan saya di Fes menuju ke penghujungnya. Kata-kata semangat yang dilafazkan Imam Idris lebih 1200 tahun lalu di kota ini masih terngiang-ngiang di telinga.